Hai, Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak murid cikgu? Terutamanya murid tahun 5 Gamma, 5 Beta dan 5 Sigma. Cikgu harap kamu semua sihat di samping keluarga. Hari ini kita akan teruskan tentang pembelajaran kita yang pertama, iaitu sejarah tahun 5. Cikgu harap kamu semua semangat ya untuk belajar hari ini. Okey, hari ini kita akan masuk kepada unit 1 dalam buku sejarah tahun 5. Kamu boleh rujuk buku teks sejarah tahun 5, unit 1, Institusi Raja Payung Negara. Okey, hari ini kita akan belajar tentang raja dan negara. Cikgu harap kamu bersedia untuk belajar hari ini ya. Cikgu harap semua dah ada buku sejarah masing-masing ya. Jika tiada, nanti cikgu akan beri link dan boleh PM cikgu untuk mendapatkan buku sejarah digital. Perkara yang ditekankan dalam tajuk ini, yang pertama adalah berkenaan dengan standard kandungan. Standard kandungan 6.1 Institusi Beraja. Dan standard pembelajaran 6.1.1 menyatakan pengertian raja dan kerajaan, 6.1.2 menyatakan konsep wak adat antara raja dan rakyat, K6.1.6 menyatakan kepentingan menghargai institusi beraja. Apakah maksud raja dan kerajaan? Cikgu harap dalam pembelajaran ini kamu dapat tahu tentang raja dan kerajaan. Okey, yang pertama, raja merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Seperti Malaysia, kita mempunyai raja yang merupakan pemerintah tertinggi kita, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Manakala di setiap negeri ada raja atau sultan masing-masing. Manakala kerajaan pula ialah negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan hierarki pemerintahan. Kamu pernah lihat bukan? Sebelum ini kita pernah belajar tentang hierarki atau susun lapis pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, beginilah rupa susun lapis yang terdapat dalam sistem kerajaan awal Melayu, iaitu sultan di puncak pemerintahan diikuti dengan pembesar, rakyat dan hamba. Sehingga kini sultan juga masih lagi berada di puncak pemerintahan, iaitu sebagai pentadbir negara. Untuk pengetahuan murid-murid semua, terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Ketua negeri-negeri tersebut menggunakan gelaran yang berbeza-beza. Sebagai contoh, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi beraja. Yang di-Pertuan Negeri dilantik sebagai ketua negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan pula diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Manakala Negeri Sembilan, rajanya digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar. Dan yang terakhir, Negeri Perlis, gelaran raja dikekalkan untuk pemerintahannya. Cikgu harap kamu semua dapat maklumat baru ya tentang raja dan sultan di beberapa buah negeri. Okey, kita teruskan tentang wak adat. Murid-murid pernah dengar tentang wak adat? Okey, jika belum pernah dengar, cikgu akan terangkan tentang maksud wak adat. Wak adat atau wa'ad bermaksud perjanjian taat setia. Dengan siapa perjanjian taat setia ni? Sudah pastilah dengan rakyat dan raja. Dalam konsep wak adat ini, rakyat berjanji memberikan taat setia kepada pemerintah atau raja. Manakala raja berjanji akan memerintah dengan adil dan saksama. Jadi, kedua-dua belah pihak akan memperoleh kebaikan daripada sistem wak adat ini. Setakat ini, murid-murid faham ya?
Okey, seterusnya kita sambung tentang konsep wa'adat. Konsep wa'adat ini juga pernah ditulis dalam buku Sulalatus Salatin. Cikgu pasti ramai di antara kamu belum pernah dengar lagi atau belum pernah tengok lagi tentang buku Sulalatus Salatin. Okey, konsep wa'adat yang ditekankan dalam buku ini adalah berkenaan dengan sikap taat seti rakyat terhadap raja yang telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Okey, dalam buku ini terdapatnya wa'adat antara raja iaitu Seri Tribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun. Wa'adat ini lebih kepada perjanjian iaitu rakyat berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Ayuh kita baca dialog berkenaan dengan perjanjian Seri Tribuana dengan rakyatnya iaitu Demang Lebar Daun. Perjanjian Patik, mohonkan anugerah ke bawah Duli yang Maha Mulia segala hamba Melayu jikalau ada dosanya ke bawah Duli. Patik pohonkan jangan ia difadihatkan, dinista yang dikeji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh, tuanku jangan Duli tuanku aibi. Kabullah hamba akan janji paman itu, tetapi hamba pun minta janji juga pada paman. Hendaklah oleh segala anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau zalim jahat peketinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darahnya ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berundur hingga takluk negerinya juga. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu Duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu Patik pun berubahlah tuanku. Baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Demikianlah dialog berkenaan dengan pemerintah dan juga rakyat, di mana kedua-duanya berjanji untuk saling sama membantu dalam membentuk negara yang lebih aman. Okey, apabila negara merdeka, konsep wa'adat tersebut dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara. Apa itu prinsip kedua rukun negara? Okey, prinsip kedua rukun negara ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah memberi taat setia yang sepenuhnya kepada raja atau sultan. Okey, dalam dialog tadi kita ada sebut tentang difadihatkan. Okey, difadihatkan adalah perbuatan mencela. Syarak pula ialah hukum mengikut agama Islam. Termeterai adalah dipersetujui. Nista adalah kata-kata yang menghina. Manakala paman ialah panggilan untuk lelaki yang dihormati oleh yang lebih tua. Okey, kamu boleh lihat muka surat 6 di mana terdapat tulisan yang dihitamkan untuk kamu faham tentang maksud-maksud ayat tadi. Standard pembelajaran kita yang terakhir ialah kepentingan menghargai institusi beraja. Yang pertama, menjamin keamanan dan keharmonian dalam negeri. Yang kedua, institusi beraja sebagai salah satu warisan negara kita. Yang ketiga, menjadi asas kepada pembentukan negara. Cikgu harap semua murid-murid dapat faham tentang institusi Raja Payung Negara. Jika ada di antara kamu yang belum faham, boleh PM direct dengan cikgu ya. Nanti cikgu akan bagi link latihan atau latihan bertulis kepada kamu. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.